Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akmal Hafizan daripada Grup 4. Kami akan menerangkan tentang tajuk laba-laba. Ini adalah nama ahli kumpulan kami, Muhammad Akmal Hafizan, Muhammad Faris dan Muhammad Nazrul Kuzaimi. Ini pengenalan. Al-Quran ialah kalam Allah yang diturunkan kepada penghulu segala Nabi Muhammad SAW melalui Jibril AS secara mutawatir selama 23 tahun selepas kenabian Rasulullah. Ia merupakan mukjizat yang agung, padanya petunjuk dan panduan untuk sekalian umat. Al-Quran perlu difahami dengan dua peringkat. Peringkat pertama ialah tazakkur yang membawa maksud ingatan, amaran dan nasihat. Setiap manusia sama ada sederhana atau bijak memerlukan tazakkur yang konsisten, iaitu amat perlu selalu diperingatkan kita kepada keimanan yang sering dilupakan. Inilah sebabnya mengapa Allah telah menciptakan Al-Quran yang begitu mudah untuk tujuan tazakkur. Peringkat kedua bagi memahami Al-Quran ialah tadabbur fil Quran, iaitu berfikir dengan lebih mendalam, menjadikannya satu pelajaran yang penting dan terokai khazanah ilmu dan rahsianya. Al-Quran memerlukan kajian yang mendalam kerana ia adalah iaitu panduan untuk semua manusia. Definisi laba-laba. Laba-laba adalah makhluk ciptaan Allah yang di atas muka bumi. Kehadirannya di dunia mengambil sedikit tempat dalam kehidupan manusia. Adakala ia mengancam nyawa dan ada yang membuatkan rumah kita penuh dengan sarannya sehingga merimaskan dan mengotorkan siring rumah. Laba-laba adalah haiwan pemangsa. Sarangnya diperbuat daripada sutera, iaitu seutas benang protein yang keluar daripada hujung abdomennya. Selain itu, laba-laba tidak hidup secara berkumpulan dan lebih memilih hidup bersendiri. Ini kerana kehidupan berkumpulan bagi mereka akan menyebabkan berlakunya persaingan. Adakah kemunculannya hanya sia-sia dan menyusahkan kita saja? Slide seterusnya saya akan memberikan kepada Faris. Kisah Gua Thur dan laba-laba dalam Al-Quran. Firman Allah dalam Al-Quran, kalau kamu tidak menolongnya, Nabi Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, iaitu ketika kaum kafir di Makkah yang mengeluarkannya dari negerinya Mekah. Sedangkan dia salah seorang daripada dua sahabat ketika mereka berlindung dalam gua. Pada ketika itu, dia berkata kepada sahabatnya, janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan ketenangan kepada Nabi Muhammad dan menguatkannya dengan bantuan tentera malaikat yang kamu tidak melihatnya. Dan Allah menjadikan seruan syirik orang-orang kafir terbawah kalah dengan sehina-hinanya. Dan kalimah Allah Islam adalah yang tertinggi selama-lamanya kerana Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Surah At-Taubah ayat 40. Hikmah penciptaan. Spesies laba-laba yang diberi tumpuan khusus dalam penyelidikan Dr. Fritz ialah jenis Golden Orb Weaver, Nephilia edulis, yang boleh menghasilkan jenis sutera yang berbeza. Dengan menggunakan kaedah khusus, mereka berjaya mengumpulkan 80 meter sutera yang dihasilkan dari kelenjar laba-laba spesies tersebut. Sememangnya diakui bahawa struktur dan proses binaan sarang laba-laba adalah sangat unik dan mengagumkan. Selain mempunyai kekuatan tertentu yang hebat serta mesra alam biocompatible, ia juga berfungsi sebagai bahan kegunaan perubatan. Dalam agama Islam, laba-laba adalah serangga yang istimewa dan diabadikan di dalam Al-Quran. Saya serahkan kepada Nazrul Kuzaimi. Kebaikan dan keburukan. Perumpamaan orang-orang yang mengambil perlindungan selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat sarang rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba, sekiranya mereka mengetahui. Menurut pemerhatian saintifik yang dijalankan oleh ahli anakrologi,
ahli yang mengkaji lebah-lebah. Dunia binaan sarang lebah-lebah mendapati 3 kali ganda lebih kukuh daripada sarang serangga yang lain. Tetapi kerana Allah mengambil sarang lebah-lebah sebagai bandingan di dalam ayat di atas, jika sarang lebah-lebah lebih kukuh daripada sarang serangga yang lain, bukan sarang lebah-lebah yang zahir yang perlu diperhati sahaja, tetapi dilihat juga kehidupan serangga tersebut. Bagaimana keadaan kehidupan rumah tangga lebah-lebah? Kehidupan rumah tangga lebah-lebah tidaklah seindah yang disangka. Lebah-lebah betina menjadi dominan, berkuasa dan berperanan utama dan membuat tugas yang sepatutnya dilakukan oleh lebah-lebah jantan. Amat tepatnya kenyataan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang disebut di awal tadi. Betapa rapuh dan lemahnya kehidupan lebah-lebah. Mereka hanya mementingkan diri sendiri dan tidak menghiraukan lebah-lebah lain. Sanggup berbunuhan dan tidak ada kasih sayang sesama sendiri. Okey, seterusnya rujukan. Rujukan yang kami rujuk untuk membuat slide ini, terdapat 3 rujukan. Okey, akhir sekali kesimpulan. Masyarakat hari ini mementingkan asas ilmu yang kukuh seperti ilmu sains. Ilmu sains ini semakin hari semakin berkembang dan menyumbang banyak kebaikan kepada manusia. Tapi kita juga tidak boleh menafikan sumbangannya terhadap kerosakan alam dan kehidupan manusia. Bagi membentukkan perkara ini, kita harus kembali merujuk Al-Quran. Bagi mengembalikan Al-Quran sebagai rujukan, utama kita perlu menunjukkan kehebatannya. Salah satu cara ialah menguraikan Al-Quran menurut kefahaman ilmu masyarakat itu sendiri, iaitu sains. Kita haruslah membuktikan bahawa Al-Quran ini mampu berbicara dengan mereka dan segala bidang ilmu. Itulah kemukjizatan Al-Quran sebagai panduan umat manusia sehingga akhir zaman. Okey, sekian daripada kami, grup 4. Terima kasih.